Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita lihat perbincangan mengenai dengan korban dan juga awal Zulhijjah. Kita lihat perkara yang pertama bila sebut tentang korban. Dalam bahasa Arab, dia ada dua perbezaan antara kurban, kurbanun. Satu lagi adalah udhiyah. Kurban ini dalam bahasa Arabnya dia makna umum. Setiap sesuatu ibadat mendekatkan diri kepada Allah, sama ada dengan cara penyembelihan ataupun selain daripada penyembelihan, maka itulah dipanggil kurban. Seperti mana Habil pernah kurban. Kurban ni makna pernah persembahkan ibadat kepada Allah, dan Allah Ta'ala terima Habil dan tak terima Qabil. Bila sebut tentang udhiyah, penyembelihan korban, udhiyah hanya terkhusus kepada penyembelihan korban sahaja. Bila sebut kurban, adalah umum. Semua ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah itu dipanggil kurban. Kemudian kita lihat mengenai dengan ibadat korban ini, Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Quran, fasalli li rabbika wanhar. Kamu sembahyanglah kerana Tuhan kamu. Makna sembahyanglah hari raya. Hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidil Adha sembahyang lebih afdal berbanding sembahyang sunat hari raya Aidil Fitri. Kerana Aidil Fitri tak ada dalam Quran, Aidil Adha ada. Sebab itu solat Aidil Adha lebih afdal berbanding solat hari raya Aidil Fitri. Kemudian wanhar. Wanhar adalah kamu sembelih korban. Sembahyang dulu, kemudian baru sembelih korban. Itu antara syarat sah sembelihan korban. Hendaklah sembahyang, kemudian barulah menyembelih korban. Walaupun sembahyang itu bukanlah satu perkara yang wajib dalam penyembelihan korban ni. Cuma kita lihat perbincangan di kalangan ulama, waktu korban ini paling awal dan paling afdal adalah pada hari raya pertama, iaitu dipanggil Yauman Nahar. Hari raya yang pertama. Bila waktunya adalah waktu selepas terbitnya matahari. Selepas terbitnya matahari itu adalah waktu yang dipanggil makruh tahrim, tak boleh semayang lagi. Naik matahari segala, maka selepas itu boleh dilaksanakan sembahyang sunat hari raya, tak kira Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Itu yang afdal lah. Selepas naik matahari satu kali, itu bermula waktu dia. Sebab itu Aidil Adha elok diawalkan solatnya. Sebab Aidil Adha ini kita tak makan dulu baru sembahyang, kita sembahyang dulu baru makan. Berbeza dengan Aidil Fitri, kita makan dulu baru sembahyang. Sebab adalah satu sunnah menyalahi adat hari yang sebelum. Aidil Adha, kita sebelum tu kita tak puasa. Walaupun kita berpuasa pada hari 9 Zulhijjah, pada hari Arafah kita berpuasa, disunatkan puasa. Tapi secara umumnya sebelum daripada itu tak ada kefarduan, tidak ada pun perkara wajib untuk kita puasa. Sebab itu bila mana datangnya Aidil Adha, tak disunatkan makan. Sembahyang dulu baru makan. Bila Aidil Fitri kan sebelum tu kita puasa pada bulan Ramadan. Jadi bila masuk je 1 Syawal, sebelum pergi sembahyang makan dulu walaupun sebiji tamar. Itu perbezaan dia. Sebab itu Aidil Fitri sunat dilewatkan untuk orang yang tak sempat bayar fitrah, supaya tak terjatuh ia dalam waktu yang makruh. Sebab lepas daripada solat hari raya Aidil Fitri, bayar zakat makruh. Sebab itu sunat dilewatkan sembahyang hari raya Aidil Fitri.
Aidil Adha diawalkan supaya ibadat korban tu boleh ditumbang, boleh diselesaikan awal. Itu perbezaan je lah. Fasalli li rabbika wanhar. Berbeza dengan takbir. Takbir hari raya Aidil Fitri dirakamkan dalam Quran. Selepas daripada ayat puasa, di akhir tu Allah Ta'ala sebut walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukabbirullah, kamu bertakbirlah kepada Allah. Jadi takbir hari raya Aidil Fitri adalah afdal berbanding takbir hari raya Aidil Adha, kerana Aidil Fitri itu nas daripada Quran. Aidil Adha tak ada diqiyas daripada hukum bertakbir pada hari raya Aidil Fitri. Cuma perbezaan di sini, hari raya Aidil Fitri takbir yang dipanggil takbir mursal. Apa itu takbir mursal? Di mana pun disunatkan takbir. Sebab itu kita bila sebelum PKP kita ada ziarah menziarahi takbir rumah ke rumah. Di jalan-jalan kita takbir, di pasar kita takbir, di kedai kita takbir. Di mana sahaja kita bertakbir untuk hari raya Aidil Fitri, kerana itu dipanggil takbir mursal. Sebab itu bila lepas sembahyang fardu, zikir dulu. Zikir dulu selepas sembahyang subuh pada 1 Syawal. Lepas sembahyang beri salam, zikir dulu. Kemudian baru takbir raya. Sebab apa kena zikir dulu? Sebab takbir mursal hari raya Aidil Adha yang kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir tersebut pada hari raya Aidil Fitri tak disunatkan lepas solat. Cuma Imam Nawawi ada sebutlah iaitu disunatkan juga takbir mursal selepas solat. Jadi nak buat lepas solat pun boleh. Tapi kalau imam lambat zikir dulu baru solat, jangan tegur imam. Sebab takbir tersebut adalah takbir mursal, tidak terikat dengan semayang. Berbeza dengan Aidil Adha yang kita akan tempuh dalam beberapa hari lagi. Aidil Adha ini disunatkan sejurus selepas solat. Selepas beri salam terus takbir, lepas beri salam terus takbir. Jangan wirid dulu, kerana dipanggil sebagai takbir al-muqayyad. Takbir muqayyad, sejurus selepas semayang dikaitkan takbir dengan semayang. Tak kira semayang apa pun, sembahyang sunat, sembahyang duha, sembahyang malam, sembahyang sunat qabliyah, sunat ba'diyah, semuanya disunatkan takbir. Cuma tuan-tuan sembahyang sunat qabliyah ba'diyah tak perlu takbir kuat-kuat, ganggu orang sedang sembahyang sunat, orang lain yang sedang sembahyang sunat. Tapi disunatkan takbir. Takbir sekadar yang tuan-tuan dengar lah, telinga tuan-tuan dengar. Bermula takbir hari raya Aidil Adha adalah pada 9 Zulhijjah, pada hari Arafah. Subuh tersebut, subuh 9 Zulhijjah telah bermula untuk takbir takbir dipanggil takbir raya. 9 Zulhijjah, subuh, zuhur, asar, maghrib, berakhir pada hari raya tasyrik yang ketiga, 11, 12, 13 Zulhijjah, maghrib saja dah tak perlu takbir. Kalau takbir juga dapatlah pahala, tapi tak ada pahala khusus. Tuan-tuan lepas daripada solat pada hari raya, pada 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan juga 13 Zulhijjah, tuan-tuan takbir selepas daripada semayang, tuan-tuan akan dapat pahala khusus takbir. Cuma sekarang ni tuan-tuan nak takbir pun tak apa. Lepas semayang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak boleh juga takbir. Tapi orang akan rasa pelik lah, imam ni mengigau ke apa. Sebab apa? Takbir awal sangat. Dia bukanlah kita kata berdosa, cuma dia tidak bertepatan dengan sunnah lah. Itu dipanggil takbir muqayyad untuk hari raya Aidil Adha. Kemudian untuk penyembelihan korban dan juga akikah, mana yang kita nak buat dulu? Kadang-kadang sebahagian kita bertanya, yang mana yang kita perlu utamakan? Tuan-tuan, untuk pengetahuan, akikah ni waktu dia panjang. Ibadat korban ni waktu dia adalah beberapa hari saja. Bermula selepas daripada sembahyang raya tersebut, sembahyang raya 10 Zulhijjah,
sampailah hari tasyrik yang ketiga, 11, 12, 13 sebelum maghrib. Antara hari-hari tersebut, setiap ibadat setiap binatang yang kita sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah dipanggil ibadat korban. Akikah ni bila-bila masa tuan-tuan boleh buat. Cuma bila sebut tentang akikah ni, tuan-tuan boleh saja ambil satu bahagian. Kalau bayi tadi perempuan, ambil satu bahagian daripada lembu. Kalau laki-laki, ambil dua bahagian lembu. Tapi tak jadi masalah. Sebab apa? Nabi SAW sembelih binatang korban sebagai apa? Akikah untuk cucu dia Hasan dan Husain. Nabi sembelih seekor-seekor. Sepatutnya bila laki 2 ekor, tapi Nabi sembelih seekor kambing. Jadi seorang seekor. Tidak jadi masalah hukumnya harus, tapi yang sunatnya adalah 2. Nabi nak menyatakan hukum tersebut adalah harus. Bila sebut tentang akikah, waktunya panjang. Imam Ar-Ramli dia kata apa? Dalam mazhab Syafi'i lah. Ini juga pendapat kuat. Kita bagi tahu perbezaan antara Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli. Pendapat Ibnu Hajar, dia kata kalau kita niat dua-dua, hanya dapat satu je. Kalau kita niat untuk akikah dan juga korban, dapat salah satu je pahala dia. Imam Ramli kata tak, niatlah dua-dua, dapat dua-dua pahala. Imam Ramli kata apa? Dapat dua-dua pahala. Mana pendapat yang kuat? Saya dah selalu sebut Ibnu Hajar dengan Imam Ramli tak ada pendapat kuat. Di Malaysia kita dua-dua guna. Jadi tuan-tuan nak niat dua-dua pun boleh, kalau buat akikah dan juga korban. Cuma bila sebut tentang ibadat korban ni tak boleh buat. Dia makruh lah buat pada waktu malam. Sebab waktu malam ni bukan waktu untuk kita bekerja sebenarnya, untuk buat gotong royong korban. Korban ni waktu siang. Antara makruh ni memberi peluang, memberi ruang kepada siapa? Kepada orang yang hatinya tak bersih melakukan ibadat korban ni. Dia akan ambil kesempatan. Waktu malam ni dia akan curi. Mudah untuk mencuri. Sebab tu pecah rumah ataupun mencuri dan sebagainya banyak berlaku pada waktu malam. Walaupun siangnya banyak berlaku juga, tapi berbanding dengan malam itu lebih banyak. Sebab itu kita baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dalam surah Al-Falaq ini kita minta berlindung kepada Allah daripada kejahatan pada waktu malam. Sebab malam ni selalunya orang buat jahat waktu malam. Jarang buat jahat waktu siang. Walaupun ada, tidak dinafikan. Okey. Kemudian ibadat korban ini, apa hikmah dia? Hikmah ibadat korban ni, kita nak bersyukur kepada Allah di atas nikmat kehidupan yang Allah bagi kepada kita. Nikmat kehidupan yang macam-macam kita boleh makan, kita bersyukur, maka kita hargai nikmat tersebut. Kita buat ibadat korban, berikan kepada fakir dan juga miskin. Dan hikmah ibadat korban antaranya untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim AS ketika mana dia baringkan anak dia Nabi Ismail untuk disembelih, maka ditukar kibash ataupun kambing biri-biri. Kibash ni kambing biri-biri jantan yang gemuk, yang besar. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa fadainahu bidhibhin azim. Allah Ta'ala gantikan dengan binatang korban yang sangat besar, kibash yang besar. Kemudian antara hikmah pensyariatan ibadat korban supaya orang beriman, dia mengimbau kembali bagaimana kesabaran yang ditanggung oleh ayah kita Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, dan mereka ini mengutamakan kehendak Allah berbanding kehendak nafsu dan juga kehendak diri mereka. Jadi sebab itu Nabi Ibrahim, anak Nabi Ismail, antara anak yang dia paling sayang, dan disanggut korbankan kerana diletak di hadapan itu perintah Allah. Jadi di sini nak menggambarkan kepada kita dalam situasi apa pun kita, kehendak Allah, kehendak Rasul itu diutamakan berbanding keluarga kita, berbanding diri kita sendiri. Sebab itu bila kita semayang, sebab itu bila kita dengar azan, maka kita akan tinggal semua pekerjaan kita yang kita sedang sibuk lakukan, semua kita akan tinggalkan sebab kita mengutamakan seruan Allah Subhanahu Wa Taala
seruan muazzin, iaitu perintah Allah hayya 'alas salah hayya 'alal falah, maka kita akan melaksanakan ibadat solat. Hikmah ibadat korban ini juga untuk mengeratkan silaturahim di antara satu dengan yang lain, menunjukkan manusia tak mampu hidup seorang-seorang. Dia perlukan bantuan daripada manusia yang lain. Mungkin kita pakar dalam membuat makanan, tapi kita tak mampu untuk buat rumah, ataupun kita mampu dalam satu bidang tapi kita lemah dalam bidang yang lain. Mungkin kita boleh buat kereta, tapi kita tak boleh untuk repair kereta, ataupun kita tak boleh untuk buat motor. Jadi semua itu kita perlukan bantuan di antara satu sama lain. Begitu ibadat korban, kita tak boleh buat seorang-seorang. Ibadat korban kita perlukan bantuan daripada orang lain, untuk lapah, untuk sembelih, untuk agihkan, untuk masuk plastik. Semua itu perlukan gotong royong di antara satu sama lain. Ini adalah ukhuwah, merapatkan hubungan persaudaraan di antara satu dengan yang lain. Kemudian hikmah ibadat korban juga untuk mengajar kepada kita erti keikhlasan. Bila kita buat ibadat korban, kita perkara pertama sekali, sebab itu dalam hadis Nabi melarang orang petugas ataupun yang melaksanakan ibadat korban mengambil upah. Walaupun sebenarnya apalah salahnya mengambil upah, tapi Nabi larang. Upah tersebut yang Nabi larang adalah daripada binatang korban tadi. Sebab binatang korban ni semua kita buat adalah untuk menyembahkan ibadat kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita buat ibadat korban, upah kita boleh ambil, tapi daripada duit ataupun daripada selain binatang korban itu. Sebab itu Sayyidina Ali kata, nahnu nu'tihi min indina, kami berikan upah kepada jazar, kepada orang yang menyembelih, ataupun kepada petugas. Kami berikan apa yang ada di sisi kami, bukan daripada binatang-binatang korban. Ini menunjukkan keikhlasan itu penting. Briefing sebelum daripada petugas-petugas melaksanakan ibadat korban, jangan mereka berkira-kira. Kalau kita ditugaskan untuk kontrol lembu A, untuk lapah lembu A, maka sekiranya saudara-saudara kita yang lain di lembu yang kedua, lembu B, lembu C perlukan, maka kita hulurkan bantuan kepada mereka. Kerana perkara dalam melaksanakan ibadat korban ini tidak berkira-kira. Kita perlu ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ibadat korban ini, apa yang saya nak sebut, dalam tahun Hudaibiyah, hadis daripada Jabir riwayat Imam Muslim menyatakan, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaibiyah al-budnah, kami ni sembelih unta bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaibiyah, tahun yang ke-6 Hijrah. An sab'atin, 7 bahagian. Wal baqarah an sab'atin, lembu juga 7 bahagian. Jadi makna tak boleh lebih daripada 7. Itu adalah kita panggil apa, had maksimum untuk perkongsian satu binatang ibadat lembu, untuk lembu, kerbau ataupun unta. Kambing untuk seorang saja, satu bahagian untuk seorang saja, dia tak boleh share. Jadi tuan-tuan kumpul di surau ni ada 50 orang. Sekarang ni kita kumpul seorang RM100, maka boleh beli seekor kambing. Boleh beli seekor kambing. Adakah jadi ibadat korban tersebut? Ibadat korban tu jadi. Cuma tuan-tuan tak dapatlah pahala ibadat korban. Tuan-tuan dapat pahala sedekah ataupun pahala hadiah. Kumpul-kumpul, letak namanya seorang. Seorang tu yang akan dapat pahala khusus ibadat korban. Yang lain dapat pahala juga, tapi bukan ibadat korban. Dia dapat pahala apa? Dipanggil pahala memberi sedekah ataupun memberi hadiah. Sebenarnya ada satu jalan yang lain tau. Tuan-tuan kalau nak share beli lembu, beli kambing lah, seorang RM50, tong-tong duit, beli. Letak nama seorang aja. Jadi seorang tu
nama dia seorang aja, dia yang bagi duit mewakilkan kepada pihak surau ataupun masjid untuk membeli seekor kambing, dan dia bila mana diletakkan nama dia, bila dia sembelih dan dia niat pahala ini aku nak share bersama dengan orang yang memberikan aku duit ini, maka dia dapat juga pahala ibadat korban. Sebab pahala ibadat korban ini dia boleh di-sharekan. Sebab tu Nabi SAW lepas Nabi sembelih, Nabi doa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Wahai Allah, terimalah ibadat korban aku ini daripada Muhammad, daripada diri aku, daripada keluarga Muhammad, daripada keluarga aku, dan juga daripada umat Muhammad. Jadi maknanya Nabi nak sharekan pahala korban tu, tak ada khilaf di kalangan ulama, semua ulama membenarkan sharekan pahala. Cuma untuk letakkan nama sebagai dia adalah peserta pertama, dia adalah satu bahagian untuk dia, dua bahagian untuk dia, sampailah ke 15 bahagian, 20 bahagian, itu tak ada. Bahagian hanya ada 7 saja, tapi boleh sharekan pahala lah. Kemudian untuk pengetahuan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini sebenarnya kita nak bagi tazkirah ni adalah semalam, barulah sesuai untuk kita buat istiadat ataupun buat persediaan untuk kita menghadapi 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah adalah bulan haram untuk pengetahuan tuan-tuan dan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bulan Zulhijjah adalah bulan haram. Bulan haram ni 4 bulan. Quran rakamkan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bilangan bulan dalam setahun 12 bulan, 4 daripada bulan haram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan juga bulan Muharram. 3 bulan ni berturut-turut. Macam kita katalah bulan November, Disember dan juga bulan Januari. 3 bulan berturut-turut. Bulan Zulqa'dah seolah-olah bulan 11, bulan Zulhijjah bulan 12, dan awal bulan dipanggil bulan Muharram. Ini adalah awal bulan, awal tahun dalam Islam. Dan 1 bulan haram yang berasingan itu bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini adalah bulan haram, bulan yang agung. Sehingga Ibnu Abbas kata bulan haram ni kalau buat pahala akan digandakan, buat dosa pun akan digandakan juga dosa. Jadi bila sebut tentang pada malam ni lah, mereka akan petang tadilah mereka Jabatan Agama Islam setiap negeri mereka akan cerap anak bulan, dan ada beberapa kita panggil kriteria lah. Tak semesti nampak anak bulan, kadang-kadang digunakan imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah ni adalah berapa sudut tinggi dia, darjah dia, dan juga dikira juga salah satunya kriteria nampak anak bulan walaupun tidak nampak dikira nampak, iaitu bulan terbenam selepas dari bulan ataupun matahari terbenam selepas daripada 8 jam. Waktu dipanggil waktu ijtima'. Ijtima' ni waktu berkumpul antara matahari dan juga bulan. Setiap bulan matahari akan berkumpul bersama dengan bulan. Dan tengok matahari, saya lupa sama ada matahari yang terbenam ataupun bulan yang terbenam, kita lihat antara waktu berkumpul matahari bulan dengan waktu terbenam tadi, adakah cukup 8 jam. Sekiranya lebih 8 jam, maka dikira nampak anak bulan walaupun tidak nampak. Itu dipanggil imkanur ru'yah. Dan adalah beberapa kriteria yang lain, tuan-tuan boleh bacalah. Kemudian antara bulan Zulhijjah ini bulan yang agung dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Quran, Allah Taala bersumpah wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Allah Taala bersumpah 5 sumpah dalam Al-Quran. Bila Allah Taala bersumpah dengan perkara-perkara ini,
bermaksud perkara ni bukan benda biasa, makna benda yang penting. Apa dia? Wal fajri. Wal fajri, demi waktu pagi. Waktu pagi ni penting tak? Sebab apa Allah Ta'ala bersumpah dengan pagi? Sebab pagi ni penting. Pagilah dia akan membelah malam, akan perginya malam, datangnya cahaya pagi. Dan pagi ni manusia sangat perlu untuk cari rezeki, untuk selesaikan keperluan, untuk buat apa-apa kerja waktu pagi. Office pun buka waktu pagi. Pejabat pos, apa pun jabatan-jabatan akan buka waktu pagi. Mereka tak buka malam. Jadi menunjukkan pagi ni penting. Wal fajr, pagi. Dan pagi ini adalah kita panggil lijalbil manafi' wa tahqiqil masalih, iaitu untuk menyempurnakan keperluan harian kita, dan juga untuk mencari rezeki, sama ada manusia dan juga haiwan. Haiwan pun tuan-tuan tengok, duduk di luar surau kita, tengok pada waktu pagi 7-8 pagi, burung-burung akan geruk burung akan keluar terbang mencari rezeki. Tuan-tuan duduk sini pukul 6.30, pukul 6 ataupun pukul 7, tuan-tuan tengok beberapa grup daripada burung, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Nah. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah lagi walayalin ashr. Perkara yang kedua, Allah Ta'ala bersumpah malam-malam yang 10. Apa itu malam-malam yang 10? Malam-malam yang 10 ni ulama menyatakan adalah malam 1 sampai 10 Zulhijjah. Itu antara hari yang utama, hari yang penting. Hari yang utama dan juga hari yang penting. Sebab itu Allah Ta'ala bersumpah dengan wal fajri dan juga walayalin ashr, kerana pada perkara tersebut ada kemuliaan dan juga ada faedah atau benefit, antara faedah agama ataupun faedah duniawi. Semua itu, sebab itu Allah Ta'ala bersumpah dengan perkara tersebut. Kemudian tuan-tuan lihat dalam tafsir Al-Qurtubi, dia menyebutkan tidak diletakkan alif lam pada walayalin, dia tak letakkan walaili, wal fajri wal laili idza ashr, tetapi Quran letakkan walayalin ashr, tak letakkan wal laili ashr. Sebab apa tak letakkan alif lam? Dinakirahkan, tak diletakkan alif lam, kerana menunjukkan fadilatnya sangat besar. Kalau diletakkan alif lam wal laili ashr, tidak nampak besarnya kelebihan tersebut. Jadi walaupun ada di sana pendapat Ibnu Abbas, dan telah mengakui pendapat Ibnu Abbas oleh Imam Dhahhak, menyatakan walayalin ashr adalah 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Ini pendapat Ibnu Abbas lah. Tapi pendapat yang masyhur, majoriti di kalangan ulama tafsir, mereka menyatakan itulah 1 sampai 10 Zulhijjah. Kemudian tuan-tuan, kita lihat walayalin ashr, malam yang 10. Imam Bukhari pun ada menyatakan, Al-Imam Al-Bukhari menyatakan ma min ayyamin al-amal as-salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang mana amalan soleh disukai di sisi Allah berbanding pada hari-hari ini, iaitu hari 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau berjihad di jalan Allah? Maka Nabi kata apa? Walal jihadu fi sabilillah, walaupun berjihad di jalan Allah 1 sampai 10 Zulhijjah itu lebih afdal. Kemudian Nabi tambah di hujung hadis ini, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malih thumma lam yarji' min zalika bi syai', melainkan orang yang keluar berjihad di jalan Allah, bawa diri dia, bawa harta dia, dan dia tak pulang-pulang dah, maka itu yang afdal. Mana-mana mati syahid lebih afdal daripada 1 sampai 10 Zulhijjah. Kalau sebab itu manusia tak apa nampak sangat, kita tak sambut meriah 1 sampai 10 Zulhijjah. Tapi bila 10 terakhir pada bulan Ramadan itu kita meriah. Bila 1 sampai 10 Zulhijjah kita tak sambut meriah dan tak dihiasi dengan ibadat-ibadat yang utama, yang penting. Tak memperbanyakkan ibadat, macam hari biasa aja, sama aja.
Sebahagian ulama menyatakan antara malam yang paling baik adalah 10 malam bulan Ramadan yang terakhir. Siang yang paling afdal adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Jadi itu antara hari-hari yang penting. Kemudian dalam Quran menyatakan wal layalin ashr wasyaf'i wal watr, iaitu Allah Taala bersumpah demi genap dan juga ganjil. Sebab apa Allah bersumpah genap dan juga ganjil? Dalam genap, walaupun pendapat yang tidak kuatlah, ada yang menyatakan genap itu adalah 10 itu hari raya Aidil Adha, Yaumun Nahar. Witir itu adalah 9 Zulhijjah pada hari Arafah. Jadi 9 dan juga 10 itu Allah Ta'ala bersumpah demi genap dan juga ganjil. Itu pendapat yang tak kuat sebenarnya. Adapun ulama tafsir menyatakan yang dimaksudkan dengan wasyaf'i wal watr, genap dan juga ganjil ini, setiap di dunia ini adanya genap, adanya ganjil. Itu tidak terlepas daripada makhluk yang berada di kehidupan dunia. Sebab itu bila kita sembahyang ada bilangan genap, ada bilangan ganjil. Bilangan rakaat ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2. Jadi ini menunjukkan dalam ibadat kita pelbagai, ada yang genap, ada yang ganjil. Kemudian wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Apa maksud wal laili idza yasr? Malam apabila ia berlalu. Malam apabila ia berlalu. Malam pun penting. Sebab apa Allah Ta'ala bersumpah dengan malam? Malam satu perkara yang penting. Walaupun kita kata wal fajri, perkara yang penting, malam juga penting. Sebab malam ini manusia nak berehat. Antara kerehatan yang manusia rasa selesa dan cukup adalah pada waktu malam. Tidur waktu siang, tuan-tuan tidurlah 7 jam siang, tak sama tuan-tuan tidur 7 jam malam. Sebab itu malam, keselesaan yang Allah Ta'ala bagi lebih berbanding siang. Kemudian itu antara satu-satunya ayat yang menyatakan walayalin ashr, kelebihan 1 sampai 10 Zulhijjah. Mengenai dengan 1 sehingga 10 Zulhijjah, apakah kita nak habiskan ibadat? Banyaklah. Ibadat, tak kira apa-apa ibadat, baca Quran ke, sembahyang duha banyak, 8 rakaat ke, 6 rakaat ke, 12 rakaat ke, itu yang terbaiklah dalam kita melaksanakan apa, hiasikan 1 sampai 10 Zulhijjah dengan ibadat-ibadat yang baik. Majoriti di kalangan ulama, termasuklah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, disunatkan puasa pada hari-hari haram, pada bulan-bulan haram, iaitu bulan Zulqa'dah. Berdasarkan hadis Nabi menyatakan afdal salat, afdalus salah ba'dal maktubah as-salah fi jawfil lail. Sembahyang paling afdal sembahyang malam. Wa afdalus siyam ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Puasa paling afdal selepas puasa Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan haram. Itu secara umum. Secara umumnya adalah puasa bulan-bulan haram, 4 bulan yang kita sebutkan tadi. Cuma tidak dispesifikkanlah. Cuma mengikut ulama-ulama Syafi'i, mereka detailkan antara seafdal-afdal 4 bulan haram adalah bulan Muharram yang pertama, yang keduanya adalah bulan Rajab, dan yang ketiga keempat adalah bulan Zulqa'dah dan juga bulan Zulhijjah. Pada 1 sampai 8 ataupun 1 sampai 8 Zulhijjah, puasa tersebut 10 Muharram memang 10 Zulhijjah tak boleh puasa lah, sebab dia haram. Puasa hari tasyrik, hari raya. Cuma bila disebut di dalam karangan-karangan ataupun karya-karya ulama, mereka sebut disunatkan puasa 1 sampai 10. 10 tak termasuk. Sebulat suara di kalangan ulama-ulama fiqh, mereka sepakat apa dia? Disunatkan berpuasa pada 1 sehingga 8 Zulhijjah, sebelum hari Arafah. 1 sampai 8 Zulhijjah ada hadis menyebutkan sunat puasa, tak ada hadis. Tidak ada hadis, tapi ulama sepakat digalakkan untuk berpuasa kerana anjuran
daripada hadis Nabi tadi, ma min ayyamin al-amali salih, tidak ada mana-mana amalan soleh yang paling afdal pada hari tersebut, tidak ada amalan yang soleh disukai di sisi Allah pada hari tersebut berbanding 1 sampai 10 Zulhijjah. Berdasarkan hadis ini, puasa juga termasuk dalam ibadat yang terpuji. Kemudian pada 9 Zulhijjah, itu memang jelaslah 9 Zulhijjah adalah hari yang paling afdal, hari yang paling penting. Sebab hari Arafah ni, siapa yang tidak ada pada hari Arafah, haji yang tak sah. Dia tidak boleh bayar dam ke bayar apa ke, dia tidak boleh. Sebab rukun haji adalah berada di Arafah walaupun sekadar lalu, walaupun sekadar lintas pada waktu yang telah ditetapkan lah. Tapi kalau dia tak ada pada waktu tersebut, maka dikira tak menunaikan haji, haji dia tak sah. Mengenai puasa pada hari Arafah, jelas memang ada hadis yang sharih yang jelas menunjukkan puasa pada hari Arafah ini adalah, dalam riwayat Imam Muslim menyatakan dia menghapuskan 2 tahun dosa. Siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Nabi kata, puasa pada hari Arafah, aku mengharapkan Allah Ta'ala mengampunkan dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun selepas. 2 tahun. Tuan-tuan lihat pada hari Ashura 10 Muharram, puasa diampunkan 1 tahun dosa. Sebab hari Ashura adalah tradisi, meneruskan tradisi Bani Israel, umat terdahulu. Mereka dah puasa dah, umat Muhammad ni teruskan tradisi mereka. Tapi tibanya hari Arafah adalah hari khusus untuk umat Muhammadiyah, tidak diberikan kepada mana-mana umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad. Sebab itu spesialnya umat Nabi Muhammad, ibadatnya sedikit, pahalanya sangat besar, diganjarkan oleh Allah, diberi 2 tahun, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disunatkan kepada siapa puasa pada hari Arafah ini? Kepada orang yang tidak menunaikan haji. Ulama Syafi'i kata, siapa yang menunaikan haji, kalau dia berpuasa, maka hukumnya khilaful aula. Sebahagian mazhab kata makruh. Walaupun dia kata aku puasa ni lagi kuat, maka tak disunatkan untuk orang menunaikan haji. Sebab pada hari Arafah ni mereka berhempas pulas untuk berdoa, untuk berzikir, membaca Quran dan sebagainya, memperbanyakkan ibadat, memerlukan tenaga yang lebih, tenaga yang banyak. Jadi mereka ni disunatkan untuk tidak berpuasa pada hari tersebut. Okey. Dan hari Arafah juga antara hari yang terafdal di hari kehidupan dunia, seperti mana Khatib Asy-Syarbini menyatakan, ma min yaumin akthar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Hadis riwayat Imam Muslim, iaitu seafdal tidak ada mana-mana hari yang lebih banyak Allah Ta'ala merdekakan hamba pada hari tersebut daripada api neraka berbanding pada hari Arafah. Paling banyak Allah Ta'ala merdekakan manusia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada hari Arafah tidak disunatkan berpuasa berdasarkan riwayat daripada Sahih Muslim juga, riwayat daripada Ummul Fadal. Ummul Fadal dia kata apa? Dia telah hantar kepada Nabi, arsaltu ila Nabi biqadahi labanin, aku hantar kepada Nabi satu mangkuk, satu gelas susu. Wa huwa waqifun ala ba'irih bi Arafah. Nabi ketika itu berada di atas tunggangan Nabi pada hari Arafah, pada hari tersebut. Fasyariba, Nabi minum susu tersebut, menunjukkan hari Arafah Nabi tak berpuasa kerana Nabi menunaikan haji. Dalil yang kedua, hari Arafah orang menunaikan haji tak berpuasa. Ibnu Umar kata hajja ma'an Nabi. Ibnu Umar kata aku pernah menunaikan haji bersama Nabi. Bukan sekadar Nabi, Abu Bakar juga aku pernah menunaikan haji bersamanya. Umar juga aku pernah menunaikan haji bersamanya. Osman juga aku pernah menunaikan haji bersamanya.
Nabi pun aku pernah, Abu Bakar pun aku pernah, Umar pun aku pernah, Osman pun aku pernah. Ibnu Umar kata falam yasumhu ahadun minhum, seorang pun tak berpuasa pada hari Arafah kerana mereka menunaikan haji pada hari tersebut. Jadi di sini menunjukkan pada hari Arafah disunatkan kita berpuasa yang tak menunaikan haji. Yang menunaikan haji tidak disunatkan untuk berpuasa. Okey. Kemudian kita lihat yang terakhir perbincangan kita malam ni. Sepatutnya kita bincang semalam sebab ada urusan tak dapat dielakkan, iaitu pada malam ini sebenarnya adalah, kalau ikutkanlah, adalah 1 Zulhijjah. Apa yang berlaku pada 1 Zulhijjah ini untuk peserta-peserta korban. Peserta-peserta korban walaupun kita buat bagi pihak orang lain. Contoh saya buat bagi abang saya, maka abang saya disunatkan tidak memotong kuku, bulu, tak kira rambut atau apa-apa bulu yang ada pada tubuh badan dia. Tak kira sama ada cukur, gunting ataupun bakar. Dengan apa juga cara sekalipun tak disunatkan. Sebab itu berdasarkan riwayat daripada Ummu Salamah, riwayat daripada Imam Muslim, Ummu Salamah kata idza raaitum hilal Zulhijjah, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah, mana bila 1 Zulhijjah aja, idza raaitum hilal Zulhijjah, apabila kamu lihat anak bulan 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, maka salah seorang di kalangan kamu nak melakukan ibadat korban, menjadi peserta korban, maka falyumsik an sya'rihi wa adfarih, maka hendaklah dia tahan, jangan dia gunting, potong kuku ataupun bulu dia. Berdasarkan hadis daripada Ummu Salamah di sini, larangan tersebut, bila ada larangan, sebahagian di kalangan ulama-ulama Syafi'i menyatakan hukumnya haram. Tetapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sekadar makruh tanzih. Makruh tanzih, iaitu makruh ringan. Sebab apa disunatkan tidak potong kuku bulu? Kerana sebahagian ulama kata nak samakan kita dengan orang menunaikan haji. Orang yang menunaikan haji, Allah Ta'ala ni suka sebenarnya bila kita tadarru', tazallul, kita rasa hina diri kita, selekeh, serabai, bukan di hadapan manusia tetapi di hadapan Allah, menunjukkan kita tak ada apa-apa di sisi Allah, kita hina. Allah Ta'ala suka kita tunjukkan kita punya rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada Sang Pencipta kita. Jadi nak samakan ibadat korban pun begitu juga. Kita tak potong kuku, tak potong bulu seperti orang yang berihram. Tapi pendapat ini pendapat yang tak kuat sebenarnya. Sebab apa pendapat yang tak kuat? Tak ada pun larangan orang yang berihram sama seperti orang yang menyertai korban. Orang yang berihram tak boleh buat, sebab itu larangan daripada hadis Nabi. Bukan sekadar itu, bahkan orang yang berihram juga tak boleh pakai minyak wangi. Orang yang berkorban, peserta korban, boleh pakai minyak wangi. Peserta korban boleh bersama isteri. Ada pun orang yang menyertai orang yang berihram, mereka tak boleh untuk bersama dengan isteri. Jadi perbezaannya banyak. Mereka, orang yang berihram, tak boleh memakai pakaian yang berjahit. Kita boleh, peserta korban. Ini menunjukkan perbezaan antara orang yang menunaikan haji yang berihram dan juga orang yang menunaikan ibadat korban. Jadi pendapat ni pendapat yang tak kuat. Pendapat yang kuat adalah kita nak, sebab apa kita biarkan kuku kita panjang, bulu-bulu kita tak potong? Sebab kita nak semuanya diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada api neraka Allah. Itu yang pendapat yang paling kuat. Sebab tu kita tak potong kuku dan juga bulu-bulu yang lain. Tapi tuan-tuan kena ingat, benda ni bukan wajib, dia makruh. Bila makruh, tuan-tuan mungkin tak sempat potong kuku ataupun potong misai, yang mana tuan-tuan bila minum je teh, nampak kesan teh di misai-misai tu. Jadi potonglah bulu. Sebab apa potong? Sebab dia
lebih mencerminkan kebersihan. Berbanding tuan-tuan kata, tak apa saya buat korban ni, tapi masalahnya dah buat korban, potonglah awal-awal, dah sampai 3-4 Zulhijjah dah sampai separuh bibir dah. Jadi potonglah. Sebab apa? Nak menunjukkan, nak melambangkan bersihnya diri tuan-tuan. Walaupun dalam mazhab Hanbali haram, dalam mazhab Hanafi dia tak makruh apa-apa, hukumnya harus. Sebab apa harus? Dia berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis daripada Aisyah, dia kata apa? Masruq sahabat Nabi, dia berjumpa dengan Aisyah. Dia kata ada seorang lelaki, dia hantar binatang korban ke Mekah. Binatang korban yang dihantar ke Mekah nama dia Al-Hadi. Jadi dihantar, lelaki tadi hantar binatang korban dia kepada seseorang untuk bawa ke Mekah untuk disembelih. Maka fala yazal muhriman min zalikal yaum. Maka Masruq kata lelaki ini dia berihram, dia hantar binatang korban dia, wakilkan kepada orang, bawa pergi ke Mekah. Kemudian bermula daripada hari itu dia berihram sampailah binatang korban dia disembelih di Mekah. Jadi Aisyah dengar daripada belakang hijab, belakang tabir. Aisyah tepuk tangan rasa pelik sangat. Aisyah kata apa? Aisyah kata kuntu aftilu qalaid hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang ikat pintalan kambing Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yuqalliduha biyadihi. Kemudian Nabi ikat dengan tangan Nabi. Aku yang bawa tali untuk Nabi ikat binatang korban Nabi akan dibawa ke Mekah. Thumma yab'atsu biha. Kemudian Nabi hantar wakil bawa binatang korban ni bawa ke Mekah untuk disembelih. Kemudian dalam hadis tersebut Aisyah kata wala yahrum alaihi syai'un ahallahu Allahu lahu hatta yanhar al-hadiya. Aisyah kata tidak diharamkan ke atas Nabi sesuatu pun. Tak ada pun yang Allah Ta'ala larang Nabi buat sekian, tak ada. Yang mana Allah Ta'ala telah halalkan kepada Nabi sehinggalah binatang korban tadi disembelih. Tak ada pun apa-apa yang diharamkan kepada Nabi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdasarkan hadis ini, maka dalam mazhab Hanafi kata tak ada masalah, potong kuku ke potong bulu, potong apa-apa pun, cukur apa-apa pun tak makruh, hukumnya harus dalam mazhab Hanafi kerana mereka berpegang dengan hadis ini. Tuan-tuan, hadis ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang ke-5566 hadis tersebut. Hadis yang daripada Ummu Salamah yang mana dinatakan falyumsik an sya'rihi wa azfarih, jangan potong kuku dan juga bulu. Dalam hadis yang lain fala ya'khudh min sya'rihi wa azfarih, jangan potong bulu dan juga kuku. Ini adalah riwayat Ummu Salamah daripada riwayat Imam Muslim. Kalau tuan-tuan lihat dalam kita nak selesaikan kontradiksi antara dua hadis ni, tuan-tuan, kita katakan dua-dua hadis ni hadis yang sahih. Dua-dua riwayat adalah riwayat daripada isteri Nabi yang berbeza, tetapi masih isteri Nabi. Satu Aisyah dan juga satu Ummu Salamah. Dua-dua riwayat daripada hadis Nabi tapi kontra. Satu kata Nabi tak bagi potong, satu kata tak ada apa pun perkara yang diharamkan kepada Nabi. Berdasarkan hadis inilah ulama Syafi'i menyatakan pendapat yang paling kuat adalah hukumnya makruh, kerana untuk meraihkan apa yang Aisyah kata, tak ada apa perkara yang diharamkan kepada Nabi. Bila tak ada, maknanya perkara tersebut boleh, hukumnya adalah makruh. Makruh ni makna boleh buat, tapi perkara tersebut tidak disukai. Walaupun di sana ada ulama kata hadis Aisyah yang membenarkan
untuk kita potong bulu kuku, sebab Aisyah kata tak ada apa yang Allah Ta'ala haramkan kepada Nabi. Bermula Nabi menghantar binatang korban ni, wakilkan kepada seseorang, bawa ke Mekah untuk disembelih. Tak ada pun perkara yang Allah Ta'ala haramkan kepada Nabi. Ada ulama menyatakan hadis ini, hadis daripada Aisyah, memansuhkan hadis daripada Ummu Salamah. Tapi sebenarnya ini pendapat yang tak kuat. Dia tidak memansuhkan. Kalau kita lihat betul-betul hadis ini, kita lihat secara teliti hadis ini, sebenarnya hadis ini adalah untuk membetulkan seorang lelaki yang mana berada di kampung dia, dihantar binatang korban ke Mekah, dia jadi macam orang yang berihram. Dia tak boleh potong kuku, tak boleh potong kuku, tak boleh potong bulu, macam orang berihram. Jadi Aisyah nak betulkan. Aisyah kata tak ada sesuatu pun yang Allah Ta'ala haramkan bila mana kita menjadi peserta korban. Tapi tidak dinafikan. Dalam hadis ni Aisyah tidak sebut seperti mana Ummu Salamah sebut, sebab dia menyebut sekadar konteks hadis itu nak membetulkan apa pertanyaan Masruq tadi mengenai seorang lelaki yang mana bila dia hantar binatang korban ke Mekah, dia jadi macam orang yang berihram. Jadi Aisyah nak betulkan i'tiqad itu. Aisyah kata tak ada suatu pun perkara yang Allah Ta'ala haramkan, tapi tak dinafikan. Walaupun tak disebut dalam hadis ni, tidak menafikan sebenarnya di sana ada perkara-perkara yang dilarang untuk kita buat bagi peserta korban. Tuan-tuan jelas boleh faham Jadi di sini berdasarkan dua hadis inilah, kontradiksi dua hadis ini, maka di sana ada satu jalan tengah. Ulama Syafi'i mengambil jalan tengah, hukumnya makruh kerana untuk meraihkan dua-dua hadis ini, Aisyah dan juga Ummu Salamah. Okey, sebab itu dalam mazhab ini mereka berbeza-beza. Sebab ada yang berpegang dengan hadis Aisyah, ada yang bila berpegang dengan hadis Aisyah saja dia akan kata hukumnya harus. Bila berpegang dengan hadis Ummu Salamah saja yang tak boleh potong kuku, tak boleh potong bulu, dia akan jadi haram. Jadi ulama Syafi'i menggabungkan dua hadis dan mengambil jalan tengah, mengatakan hukumnya adalah makruh. Tuan-tuan boleh faham setakat tu? Jadi makruh tu bila bermula 1 Zulhijjah makruh. Sampai bila? Sampai binatang korban itu disembelih. Bukan sampai sembahyang raya. Kalau binatang korban kita disembelih pada hari raya yang ke-3, maka hari raya ke-3 lah baru disunatkan kita potong kuku. Kalau tuan-tuan ada buat banyak lembu, contoh ataupun kambing, tuan-tuan buat 5 ekor kambing, jangan ikut 5 ekor kambing pun tu disembelih, ikut hari yang pertama, binatang pertama disembelih. Kalau kambing pertama disembelih pada hari pertama, tuan-tuan dah boleh potong kuku, walaupun kambing kedua, ketiga disembelih pada hari-hari yang berikutnya. Diikut pada binatang pertama yang disembelih kalau tuan-tuan banyak buat korban Okey. Dan itulah cara kita nak menyelesaikan kontradiksi antara dua hadis. Tuan-tuan tak boleh lihat, ini hadis riwayat Imam Muslim, ni Imam Bukhari lebih kuat daripada Imam Muslim. Itu bukan cara untuk menyelesaikan satu-satu problem ataupun isu dalam menyelesaikan kontradiksi antara dua hadis. Mungkin cukup sekadar ni dulu. Ada apa-apa soalan? Ya. Sekarang ni maksudnya yang pengumuman baru ni, satu Zulhijjah jatuh pada Jumaat, satu Zulhijjah Jumaat ni. Sekarang ni ada orang tanya, Arab Saudi wukuf hari Jumaat, tetapi kita di Malaysia ni bulan Zulhijjah je hari satu. So di Malaysia ni kalau kita berpuasa, kita dilarang tu puasa 9 Zulhijjah atau puasa hari Arafah? Itu sama dia. Soalannya mengenai dengan kita nak puasa hari Arafah ni, nak ikut negara Saudi ke negara kita? Sebab itu ulama sebut disunatkan juga kita berpuasa pada hari apa? Pada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ni adalah pada 8 Zulhijjah. Sebab sebagai langkah ihtiyat, langkah berhati-hati. 8 dan juga 9 Zulhijjah kita berpuasa. Sebenarnya kita ini
disunatkan berpuasa pada 9 Zulhijjah, pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Kita jangan lihat 9 Zulhijjah itu di negara Saudi, sebab kita berada di Malaysia dan kita ada matlak kita. Matlak ni tempat terbit matahari kita, terbit matahari. Sebab itu puasa kita tak ikut puasa negara Saudi. Kadang-kadang mereka puasa awal sehari, kadang-kadang mereka raya awal sehari, kita ikut negara kita. Jadi berpuasa 9 Zulhijjah pada hari Arafah ni, 9 Zulhijjah, kita tak perlu ikut Saudi. Tak kira mereka awal ataupun lambat, yang penting kita ikut di negara kita. Bila bermula 1 Zulhijjah, maka 9 Zulhijjah disunatkan kita berpuasa. Untuk lebih berhati-hati lagi, puasa awal satu hari dipanggil hari Tarwiyah, 8 dan juga 9. Kita berpuasa 8 dan juga 9 Zulhijjah. Okey. Disunatkan kita berpuasa 9 Zulhijjah. Sebab itu diberi penekanan di Malaysia ni. Di Malaysia ni sebenarnya setiap bulan awal, setiap akhir bulan mereka akan cerap. Mereka akan cerap anak bulan. Itu memang tugas apa? Tugas ahli inilah falak. Tapi sebenarnya yang diberi penekanan adalah pada puasa, iaitu pada akhir Syaban dan juga pada nak masuk bulan Syawal dan juga pada 1 Zulhijjah. Itu antara yang penting. Sebab apa bulan Zulhijjah ni penting? Bulan Zulhijjah lah mengumpulkan ibadat yang sangat besar. Banyak ibadat-ibadat yang besar semua terkumpul pada bulan Zulhijjah. Apa ibadat yang besar pada hari Arafah? Puasa pada hari Arafah adalah berlaku pada bulan Zulhijjah. Manusia berkumpul, berjutaan manusia di padang Arafah bulan Zulhijjah. Ibadat korban pada bulan Zulhijjah. Ibadat haji juga pada bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah ini mengumpulkan pelbagai peristiwa dan juga ibadat yang agung besar dalam Islam. Sebab itu sebab itulah 1 sampai 10 Zulhijjah antara bulan yang teragung dalam agama kita. Ada apa-apa soalan lain ke? Kita tak sempat masuk untuk mengenai dengan apa benda yang mengenai ibadat korban lah. Kita cerita dulu tentang kelebihan bulan apa? Bulan minggu depan insya-Allah. Ada apa soalan? Kalau tak ada apa, cukup sekadar tu. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.